insya-Allah lurus. Tapi kalau hatinya tak lurus, yang ini yang akan jadi problem. Muslimat yang Ustazah kasih sekalian, sebagai mukadimahnya, Ustazah nak mengajak kita semua mencari hati kita sendiri. Baik-baik. Muslimat, hati muslimat kat mana? Ada tak dalam dewan ni hati ni? Ada tak dalam tubuh hati sekarang ni? Ada Alhamdulillah. Kalau tanya Ustazah rasa hati tu macam lain lagi juga. Ya, hati tu macam liar juga. Adalah dia tak betul-betul menumpukan perhatiannya kepada Allah. Dia tak betul-betul lurus niat dia. Ya, dia tak betul-betul mengikhlaskan segala amal dia kerana Allah. Itu makna hati tu lain lagi. Sebab itu saya kata, mari pagi ini para muslimat, kita cari hati kita tadi. Ke mana hati ya? Tanya balik, ke mana hati kita? Dan Imam Ghazali rahimahullah, sebagai orang yang jauh lebih berpengalaman daripada kita, Hujjatul Islam, Imam Ghazali rahimahullah, dengan ilmunya, dengan pengalamannya, Imam Ghazali kata, carilah hatimu pada 3 keadaan. Cari hati kita. Tentang sibuk-sibuk kita ni, hati kat mana rupanya? Ya? Bukan dengan hati pun kita melakukan sesuatu. Walaupun dalam Al-Quran sebut وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِّيلًا, sembahlah Allah dengan sepenuh hati. Tapi rupa-rupanya entahlah hati kita entah ke mana. Separuh hati, suku hati, tak ada hati langsung. Kita pun tak tahu apa yang kita buat ini dari hati ke hati ataupun tidak. Kita pun tak pasti. Sebab itu, cari kembali hati kita yang dulu. Ketahui kembali macam mana keadaan hati kita. Tak ada orang lain dah yang berminat nak apa? Nak betul-betul check. Kita tak ada orang lain dah minat muslimat. Semua orang sibuk belaka. Setuju tak? Kita lah yang kena bagi perhatian kepada hati kita sendiri. Setiap kelalaian membawa kepada kebinasaan. Setiap jauhnya hati berlari liar entah ke mana, membawa kita kepada kebinasaan. Kata Imam Ghazali, carilah hatimu pada 3 keadaan. Yang pertama, saat kamu membaca Al-Quran, cari hatimu. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, hati ini gelisah, ya Allah. Ya Allah, hati ini tak menentu je, ya Allah. Ya Allah, hati ini tak betul-betul mengharapkan Engkau, ya Allah. Ya Allah, hati ini tak memberikan sepenuh tumpuan pun pada Engkau, ya Allah. Hati ini tak berselera pun nak mencari kecintaan Engkau, ya Allah. Banyak penyakit hati ini muslimat. Ya Allah, hati ini ujub, ya Allah. Ya Allah, hati ini takabur, ya Allah. Dia boleh bagi nasihat, tapi dia susah untuk terima nasihat. Maka carilah kembali hati, kenalilah hati itu kembali saat kita membaca Al-Quran. Sebenarnya orang yang tak rajin baca Quran sungguh muslim. Dia tak tahu pun sebenarnya keadaan hati. Dia tak tahu. Quran itu macam alat scan hati kita. Makin kita baca, kita makin kenal hati kita. Ya Allah, sakit hati. Kita baca ayat tentang neraka, tak ada rasa. Kita baca bermuka surat dan ayat-ayat firman Allah, tapi tak jadi panduan pun dalam hidup kita. Baca Quran tapi tak jadi panduan. Betul tak muslimat? Ya, sebab bila kita baca Quran, kita akan tahu macam mana hati kita, sakit ke, mati ke, yang perlukan bantuan ke, perlukan ubat ke, atau macam mana. Tapi percayalah, sama juga dengan Ibnu Mas'ud sebab benda yang sama. Bila seseorang mengadukan tentang hatinya, dia suruh rawat dengan baca Quran. Sebab tu orang tak baca Quran, dia tak tahu hati dia sesakit dan sebusuk. Tapi kita yang hati busuk dan hati berpenyakit ini, bila kita baca Quran, insya-Allah Quran bagi hint pada kita macam mana keadaan hati kita.
Ya Allah, aku dah baca satu surah dah ya Allah, setitik air mata pun tak keluar. Ya Allah, aku dah baca sejuzuk dah ya Allah, tapi kenapa hati aku gelisah lagi? Sebab aku tak jadikan, tak tadabbur pun dengan makna Quran. Tengok mesti. Ya Allah, aku baca khatam dah Quran, tapi tak merawat lagi hati aku. Sebab apa? Sebab kita tak betul-betul menjadikan Quran sebagai syifa, penyembuh, penawar, petunjuk. Kita tidak memahami pun, tak beramal pun dengan Al-Quran. Betul. Kenali dulu hati kita yang nak kita bawa istiqamah ni muslimat, dengan melihat kondisinya, scan keadaannya masa kita baca Quran. Muslimat pernah tak pakai ultrasound untuk payudara ni, untuk check cancer ni? Siapa yang pernah kan ya? Memang nampaklah dalam tu kan, dia scan, nampak. Kalau ada ketulan tu, ketulan jenis air ke, ketulan pecah ke, benda tu dengan teknologi yang moden sekarang dia nampak benda. Untuk scan hati kita ni muslimat dalam bentuk yang maknawi, ini alat scanner. Apa dia? Al-Quran. Ya Allah, terangkan hati aku ya Allah. Baca ayat tentang syurga, tak rasa mengharap. Baca ayat tentang neraka, tak rasa takut. Terangkan hati aku ya Allah. Baca cerita tentang kisah Nabi, tak ambil pengajaran. Terangkan hati aku ya Allah. Itu scan kita punya hati. Ustazah ambil contoh muslimah, surah Maryam. Ya, Ustazah percaya di sini ada kelas tafsir kan? Ya, siapa yang mengajar kelas tafsir? Firdaus Subhi. Siapa? Ustaz Firdaus. Ustaz Firdaus ya. Ustazah pun ada mengajar kelas tafsir juga di beberapa masjid yang berdekatan dengan rumah je lah. Ya. Antara surah yang terkhatam, surah An-Nur, surah Al-Qasas, surah Al-Kahfi, surah Yusuf, dan sekarang surah Maryam. Sedikit sikit pada surah Maryam. Macam mana kisah Al-Quran untuk menjadikan kita istiqamah. Perkataan alif sita itu maksudnya mohon, kena usaha, kena minta dengan Allah. Kita ambil surah Maryam, ayat yang awal-awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung muslimat. Surah Maryam. Ayat 1 ni, kita ayat 2 ayat 50, ayat 1. Hebatnya Quran ni, benda ni kaf, ha, ya, ain, sad. Apa benda tu kaf, ha, ya, ain, sad? Surah lain, Alif Lam Mim. Surah lain, Nun. Ni ada apa benda ni? Nak terjemah apa ni? Subhanallah, siapa belajar I'jazul Quran tentang tafsir ni, pada huruf-huruf yang seperti ini di antara mukjizat Quran. Orang kafir ni simak, orang kafir Quran dia jahat ya. Dia tu adalah orang yang sangat mahir bahasa Arab. Dia adalah maknanya ini pendokong bahasa, cintailah bahasa kita. Ada semua ni geng-geng ni lah ya. Dia punya kafir Quraisy. Di tengah-tengah dia sangat menekuni bahasa Arab, tiba-tiba Rasulullah SAW membacakan wahyu Nun. Agak-agak gampang tak? Quran tu nak bagi dia rasa dia bodoh. Dia rasa tahu semua. Ni aku bawa datang perkataan Nun. Dia ada rasa Nun. Apa Nun tu? Nun. Dia nampak bodoh sikit. Tengok Quran yang jelas dari segi lughah bahasa. Ambil ayat tadi. Kaf
kita susun-susun Nabi Muhammad tu? Kamhaya Ainsad. Kan? Lepas tu, bagusnya muslimat dimulakan dengan ayat-ayat seperti itu. Biasanya tak cerita pasal benda-benda akidah. Kamhaya Ainsad. Okay? Ada satu kitab tafsir pengarang disebut macam ni. Ini ibarat satu istihza, nak mempersendakan, nak menghina orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan Al-Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada Allah. Ini ciptaan dia ada sihir. Dia tukar Al-Quran. Ibarat dia macam ni muslimat. Semua ayat-ayat Quran itu tidak lari daripada huruf hijaiyah. Betul kan? Dia macam ni lah. Katalah puan-puan pergi ke SCC tengok menara Petronas. Lepas tu puan-puan kata, senang yang buat ni. Tak usah nak buat dua. Macam tu, dia katakan ya. Jadilah. Ni kita tengok dia senang yang buat ni. Didengar oleh ketua engineer ke apa benda, ketua projek. Kita ni dok kata senang. Dia pun datang jumpa kita. Okey, ni kak, ini batu, ini simen, ini pasir, ini cat, sila. Ini orang nak sabar Kata senang kan ni, dia ingredient ni, dia memang bahan dia. Pasir, simen, cat, besi, buatlah. Subhanallah. Allah sebutkan Haya Ainsad. Ini dia ramuan aku. Kalam Allah ni Quran ni, huruf hijaiyah dia semua. Cuba lapan pakai huruf hijaiyah tadi. Maka jadilah surah Tiddah kata. Jadi buat orang kafir Quraisy buat surah apa? Nak lawan surah Fil, namanya surah kata. Ya, kata itu kepalanya di atas di atas tanah, kakinya dalam air. Dia berbunyi go. Ya, padahal dia menggunakan huruf hijaiyah juga. Tapi ini satu benda istihza. Allah nak hina dia. Kamu jangan cakap besar. Ini dari Allah. Aku bawa dan ramuan dia. Tetap kamu tak boleh cipta walau satu surah, walau satu ayat mengatasi kalam Allah. Ustazah bukan nak poinkan dekat sini. Kita nak tengok ayat yang kedua. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Aku nak menceritakan penjelasan tentang kasih sayangku kepada hamba-Ku yang bernama Zakaria. Nama nak cerita ni, nak cerita kenapa aku kasih sangat dengan Zakaria. Dalam surah Maryam. Dalam masa yang sama, kita ni adalah orang yang berdoa ni. Ya Allah, sayanglah ke aku, Ya Allah. Ya Allah, kurniakan aku kecintaan-Mu, Ya Allah. Sekarang Allah nak cerita, aku nak beritahu pada kamu kenapa aku sayang sangat dengan Zakaria. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Kenapa aku sayang? Jawab daripada ayat 3. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Sebab dia selalu memohon kepada aku dengan suara yang lembut. Tapi sayang kat dia. Sebab dia suka mohon kat aku. Satu, sebab suka berdoa. Lepas tu berdoanya macam mana? Berdoanya nidaan khafiyah. Doanya doa yang lembut. Ulama tafsir menyebut muslimat antara maksud nidaan khafiyah ialah bangun berbisik di tengah malam dengan curahan air mata dalam keadaan tidak ada orang yang mendengar kecuali Allah. Cuba kita cek diri kita. Bila kita bangun seorang-seorang, tak ada orang masuk, dengar, suami pun tak tahu, semua orang tak tahu, dan kita berbisik, hanya kita dengar. Ini jalan kasih sayang. Allah nak cerita, kenapa aku sayang sangat Zakaria? Dia bangun malam, dia berbisik benar-benar antara dia dengan aku, yakni
Dan dia memohon dengan lembut. Bukan jenis orang tension nak memohon. Bukan jenis orang memaksa dan mengatur Allah untuk ikut perintah dia. Ya Allah, bagilah aku. Macam sebahagian daripada kita. Puaslah minta dia Allah. Nidaan khafiyah. Dan Allah merangkamkan doa Nabi Zakaria dalam ayat selanjutnya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Doa Nabi Zakaria, masa Nabi Zakaria berdoa, tak ada siapa tahu muslimat, tak ada siapa tahu. Apa yang kita tahu kan macam mana? Allah firmankan dalam Quran. Sampai akhir zaman semua tahu apa doa Nabi Zakaria. Beza dengan kita doa semua tahu. Dan doa dan salam dan doa dan bagi tadi puas minta ya Allah, ya Allah. Hampir geng-geng kita ngomong. Dalam Facebook lagi, dalam Facebook. Ya Allah, dalam Facebook aku satu share saja. Ya Allah. Beza doa kita dengan doa Nabi Zakaria. Doa Nabi Zakaria nidaan khafiyah. Tapi kemudian seluruh manusia tahu. Kenapa? Allah gazetkan dalam firman doa. Apa doanya? Dia berkata, Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Wahai Allah, lemah dah segala lutut-lutut tulang belulang aku lemah semua ya. Lama istiqamah ni berdoa ni. Sampai daripada tulang elok sampai tulang lemah. Daripada muda sampai tua. Qala Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Seluruh uban penuh palaku. Kita jangan lupa Nabi Zakaria nak seorang anak. Dalam keadaan dalam keadaan imra'atuhu akhirah. Isterinya mandul. Separuh orang kalau dah dengar isteri mandul, maknanya tutup dah cerita isteri tu. Kinilah timah bagi abang kahwin lain, saya tak mandul. Semua orang saya tu tak doa ada untuk yang mandul ni. Dia mandul juga cerita lah untuk buku. Awak duduk diam-diam lah. Ya, mandul kan ya. Bagi kita saya yang tak mandul. Tapi Nabi Zakaria doa untuk pihak yang mandul. Doa lemah dari lutut-lutut ni ya Allah. Ubah Nabi kepada ya Allah. Ini bisik ni tidak. Walaupun dah lemah tulang belulangku, walaupun ubah penuh atas kepalaku, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa ini. Itu hebatnya. Dia berdoa tengah malam, dia berdoa dengan lembut, dia berdoa dengan istiqamah, dan dia berdoa tanpa rasa kecewa dan putus harap dengan Allah. Cukup syarat doa Nabi Zakaria. Ini syarat doa Perbaiki doa, 4 syarat yang mesti ada. Bangun tengah malam, tak payah bagi orang lain dengar, kita dengan Allah. Cakap lembut-lembut dengan Allah, dengan hati, dengan menangis, dengan air mata, bukan doa dengan air liur. Yang ketiga, istiqamah berdoa, tanpa henti berdoa. Yang keempat, berdoa tanpa putus harap, kecewa dan putus asa. Bila cukup 4 ini, keajaiban berlaku. Ajaib bagi kita tapi tidak ajaib bagi Allah. Bagi Allah semuanya mudah. Allah kurniakan seorang cahaya mata. Malah cahaya mata yang Allah kurniakan ini tidak pernah ada yang sepertinya sebelum ini. Kita baca 4 ayat di surah Maryam. 4 ayat. Tidak jadi panduan dalam hidup. Tidak jadi petunjuk dalam hidup. Tidak jadi pengawal dalam hidup. Baru baca 4 ayat surah Maryam. Belum habis semua lagi. Tapi ada orang yang baca surah Maryam hanya untuk, tak tahulah apa niatnya, masa dia pregnant. Jadi oleh kerana menopause dan sekarang dah lama tak baca surah Maryam.
Jadi surah Maryam ni hanya dibaca ketika mana ibu-ibu mengandung. Letak dulu, Hajar dulu baca surah Yusuf, Ustazah. Rela surah Yusuf tu 100 lebih ayat kan? Rela. Rasa bila rasa gantung. Dia tak gantung tak baca dah lah. Surah Luqman pun macam tu juga. Macam tu saja kita bermuamalah dengan Quran. Sedangkan Imam Ghazali kata, kamu cari hati kamu. Hati kamu akan turut serta. Sebelum dia hati dia lari, tak tahu apa dia nak, tak liar sangat. Tapi bila kita bawa dia baca Quran, hanya 4 ayat mesti baca 4 ayat. Sekali kan dengan hati baca. Buat petunjuk, buat hidayah, buat penawar baca. Hati itu kembali pada kita. So kita tahu hati ini keras dan sekarang sedang dilembutkan dengan jalan Al-Quran. Itu maksud Imam Ghazali, carilah hatimu saat kamu membaca Al-Quran. Ustazah menjaminlah muslimat, orang pemalas baca Quran, dia tak pernah bertemu hati dia. Dia tak pernah bertemu hati dia. Dia pun sentiasa tak tahu macam mana keadaan hati dia. Dia pun confused. Dia pun keliru dengan hati dia. Dia asyik kata, entahlah hati dia. Sekejap itu, sekejap ini, pagi lain, hari lain, petang lain. Memang sebab tak baca Quran. Macam mana nak istiqamah? Betul muslimat. Ya, sebab apa? Sebab kita tidak menekuni baca Quran. Dan ini adalah nasihat ustazah kepada kita semua. Ya, termasuk ustazah yang sedang bercakap. Kadang-kadang dengan kesibukan itu, kita tidak iltizam dengan Quran. Walhal seorang ulama yang datang Malaysia baru ni kan, dia siapa nama Syekh tu? Jangan lupa nama, tapi Masya Allah ini Syekh Kabir, Syekh besar, sangat ulama besar. Datang buat roadshow dekat Malaysia kan. Dia bawa oleh Ustaz Yasuki lah dengan kawan dia tu semua. Umur dekat 80 kan. Tapi dia sentiasa dalam kereta tu baca Quran. Dia baca Quran, Quran dia kecil muslimat. Umur dekat 80. Quran dia yang besar tapak tangan ni. Ya? Tanpa menggunakan cermin mata. Duduk baca Quran dan perjalanan. Sampai naik malu ni ustaz-ustaz yang bawa. Lepas dia penat baca Quran, dia baca pula kitab lain. Adalah kitab-kitab tauhid dia baca. Dan bila ustaz tengok dia baca terlampau kecil dia punya Quran, dan dia baca, ustaz tanya, Syekh, macam mana jaga mata? Sebab mata nampak elok sangat. Boleh baca Quran kecil tu setapak tangan muslimat. Apa jawabnya? Barang siapa menjaga Allah, pasti Allah akan menjaga. Subhanallah. Muslimah-muslimah di Palestin sana yang muslimah ya. Jadi muslimah mujahidah dengan Quran Allah Ta'ala di dalam Quran. Sentiasa dengan Quran. Ustaz ada pengalaman mendengar ceramah orang Arab ya. Muslimah ni lah ustazah ni. Dia cakap 2-3 patah Quran, 2-3 patah yang Quran, 2-3 patah. Quran tu memang ada di tangan, di hati, dihafal semua Quran. So mana indahnya kehidupan ya. Kalau berfikir seminit 2 je Quran, cakap seminit 2 Quran, macam mana indahnya kehidupan. Beza tak dengan orang yang sebulan mau jumpa Quran. Berfikir-fikir ikut kepala otak ni, bercakap-bercakap ikut pandai sini. Macam mana? Berbeza tak dengan orang yang cakap sekali 2, berfikir seminit 2 Quran, nak buat keputusan Quran, nak buat tindakan rujuk Quran. Pasti. Sebab supaya kita tak keliru dengan hati kita sendiri. Hati tu liar mesti. Kita sangka hati tu bersama kita dalam dewan ni, tapi tentu hati tu sedang ikut nasihat hawa nafsu. Hati tu sedang ikut nasihat syaitan. Kita ingat kita sedang ikat nafsu tu dengan kita.
pada hari sedang melia, besok dia akan pijak. Sebab itu syarat hati kita. Hati kita kena ada dengan kita. Kalau kita baca Quran, dia baca Quran. Baca Quran bukan dengan mata, bukan dengan fikiran. Kita baca Quran dengan hati. Tapi berapa ramai yang Nabi sebut dalam hadis Nabi, akan ada orang di akhir zaman yang membaca Al-Quran, tapi kalam Allah itu tidak pernah melepasi tongkoroknya. Ni, dekat lepas. Kat lidah ada Al-Quran. Jangan kata nak pergi ke hati. Jangan kata datang dari hati. Di sini dah jadi satu benteng tugu yang besar, tembok yang besar, yang ayat Quran tak pernah melepasi tembok dekat dia sini. Jangan kata nak sampai. Baca sedap, baca. Tak ada masalah, baca sedap memang bagus. Memang Nabi suruh, man lam yataghanna falaysa minna. Siapa nak baca dengan indah Quran tu bukan dari golongan kami. Tak ada masalah nak baca dengan indah, baca sedap-sedap tamanum. Tapi ingat, satu amalan, satu ketika nanti Quran cuma di lidah manusia, tapi tak akan dapat melepasi anak dekatnya sendiri. Sebab tu kita kata, cari hati kita. Mana hati? Kenapa dia liar sangat? Kenapa dia liar? Bila hati tu liar, sebab itu susah nak ikhlas. Susah nak benar-benar jadi orang yang lama, jadi orang yang pasrah dengan Allah, tawakal dengan Allah. Sebab hati tu liar. Kita elok tadi belajar nak tawakal, tapi yang elok nak tawakal, hati bagi hujah lain. Dia liar. Dia ada dia punya ketua lain pada kita, dia ada ketua lain. Nafsu ketua dia, setan ketua dia. Sebab tu dia liar. Sekarang kita nak peluk hati tu, duduk dengan kita, nak bawa dia benar-benar istighfar. Kata Imam Ghazali, carilah hatimu saat kamu menunaikan ibadah solat. Cari hatimu. Berapa ramai orang yang solat hati yang tak baik? Orang yang solat itu sini terasa, dia tidak tak sedap solat. Kita terasa muslimat, kita terasa payahnya hati ni, payah. Kita terasa beban hati. Kita terasa liar hati tu. Tak cakap orang tak tahu. Kita yang solat, kita yang tahu. Kita yang solat, kita yang tahu subuh dan hati kita macam mana. Ada tak hati kita masih menunaikan solat? Kita yang solat semalam, kita yang tahu hati kita ada tak masa menunaikan solat? Apa dia sebenarnya tak ada? Dia dah liar di mana-mana kan? Sebab tu kata Imam Ghazali, cari hati kamu saat kamu menunaikan solat. Kamu akan lebih kenal keadaan hati kamu. Kalau dah tahu dah, ya Allah, jahatnya hati aku, ya Allah, memang dia liar, ya Allah, dia tak seronok pun nak bertemu dengan kau. Dia lebih rela memberikan masanya untuk makhluk daripada engkau, ya Allah. Kalau nak bagi pada benda-benda makhluk, benda-benda melalaikan, sepenuh hati itu datang. Hati itu datang balik. Tapi ya Allah, bila nak bagi pada solat, nak bagi untuk menghadap engkau, hati itu cuma datang semangat. Hati itu mungkin datang syukur. Yang lain ke mana? Yang lain sedang liar. Sebab kita khusyuk. Betul atau tidak Muslimat? Betul. Ya, kita tak cakap orang lain, kita sama-sama hamba Allah sedang berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ini kunci istiqamah. Kunci istiqamah ialah melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah fardu. Ada orang disilap Muslimat, ibadah fardu dia tak cantik, ibadah fardu dia tak comel pun, dia duk sibuk buat yang sunat. Yang sunat ini memang digalakkan, tapi ingat, untuk istiqamah nombor satu mesti terkait dengan benda fardu. Sibuk nak buat solat, banyak-banyak yang sunat, okey, tak ada masalah, bagus. Tapi apa maknanya kalau fardu itu tak khusyuk? Dari segi aulawiyatnya,
Masyokkan yang fardu, nanti pasti akan membawa yang sunnah. Ya, ada orang macam tu. Taat suami dia tak nak, sedekah dia banyak. Lepas sedekah dia sedekah dia suami dia. Kan tak betul tu. Benda fardu tak comel, benda sunat beria. Orang tengok pun something wrong. Nanya akak ni semayang, ya, main sunat banyak, tapi lepas tu yakin dia tahu. Ya, ada yang macam tu. Ada suami yang solat sunatnya banyak, tapi tak bagi nafkah pada isteri, pada keluarga. Tengok jalan setan nak apa? Nak merosakkan orang. Yang paling disyukuri syaitan yang fardu ini, muslimat yang fardu. Tapi ya Allah, ya benarlah bila sebut tentang solat, ia adalah perkara yang amat berat. Bukan ustazah kata berat, tapi Allah yang mensyariatkan solat, yang mengatakan ianya memang amat. Walaupun kalau kita congak-congak, apa yang beratnya? 2 rakaat subuh, 2 rakaat je. Bukan suruh 200 rakaat. Kalau 200 rakaat, apa tak sayang semua orang tu sini? Suruh 2 rakaat, 2 rakaat. Solat fardu yang paling banyak berapa rakaat? Sebelah tangan pun. Kalau congak-congak, ya Allah, senangnya. Kalau tengok pada masa 5 ke 10 minit, nanti insyaAllah berbaki lagi 23 jam lagi baki. Tapi Allah telah merakamkan dalam surah Al-Baqarah, wa innaha lakabiratun, demi sesungguhnya dia amat berat. Dan kita tahu apa makna Allah bila Allah sebut, apa maksud Allah bila Allah menyatakan dia amat berat. Kita tahu sebab kita melaluinya dalam kehidupan. Walaupun dicongak sangat ringan, tapi akhirnya kita tahu benarnya. Wa innaha lakabiratun, demi sesungguhnya ia amat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali pada orang yang hatinya khusyuk. Dia dapat hati dia, dia dapat pegang hati dia, dia jumpa hati dia, hati dia tak liar. Orang ini yang benar-benar akan dapat merasakan betapa damainya, indahnya, tenangnya untuk melaksanakan ibadah fardu. Lain daripada yang itu,